Dadah atau dengan bahasa Inggerisnya, drugs adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh badan manusia berfungsi. Menurut Kamus Dewan Bahasa Inggeris, makna perkataan drug bermaksud ubat-ubatan. Walaupun demikian, untuk memberi takrif penyalahgunaan kepada drug, perkataan use, misuse atau abuse perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan drug. Contohnya, drug abuse atau misuse of drugs yang membawa maksud penyalahgunaan dadah. Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunaan dadah akan menjadi ketagih dan ia akan terus bergantung hidupnya kepadanya. Terdapat beribu-ribu jenis dadah di seluruh dunia ini yang digunakan oleh lebih kurang 200 juta orang untuk pelbagai tujuan. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menyeraikan dadah ini di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 untuk mengharamkan penanaman, pengeluaran, pengedaran, import, ekspor, pemilikan dan penyalahgunaan dadah seumpama ini. Penyalahgunaan bahan adalah corak penggunaan sesuatu bahan di mana pengguna menggunakan bahan itu dalam jumlah atau kaedah-kaedah yang membahaya kepada diri mereka sendiri atau orang lain. Oleh itu, kumpulan kami telah menemubuat seorang pegawai pemulihan di sebuah agensi anti dadah kebangsaan atau AADK di daerah Kuantan, Pahang. Kami menemubuat melalui aplikasi atas talian iaitu Webex. Bagi memudahkan kumpulan kami untuk mendapatkan maklumat atau pendedahan mengenai penyalahgunaan bahan yang lebih jelas, kumpulan kami telah menemubuat Ketua Unit Pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang bernama Puan Hamizah binti Hazali. AADK merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam merawat dan memulihkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Fungsi AADK ialah merancang dan menyelaras pelaksanaan program pemulihan dalam institusi dan komuniti. Kedua, memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan program pemulihan dalam institusi dan komuniti. Yang ketiga ialah melaksanakan penambahbaikan ke atas program dan aktiviti pemulihan yang dilaksanakan untuk memastikan pencapaian objektif yang ditetapkan oleh dasar agensi. Agensi Anti Dadah Kebangsaan di daerah Kuantan, mereka telah menggunakan model rawatan terapi psikososial, di mana terapi psikososial ini terbahagi kepada beberapa komponen, antaranya adalah komponen bimbingan dan kaunseling, pemulihan awalan dan juga perbincangan yang akan dihadapi oleh klien dalam proses pemulihan awalan. Pertama sekali kita pergi kepada bimbingan dan kaunseling. Dalam bimbingan dan kaunseling, pihak AADK Kuantan akan membuat kaunseling awalan kepada kes-kes baru sama ada kes tersebut dirujuk ataupun ada perintah mahkamah. Tujuan kaunseling awalan diadakan adalah untuk melihat permasalahan yang dihadapi oleh klien sebelum mereka mengikuti program yang akan dilaksanakan. Kemudian pihak AADK juga membuat ujian ASIS dan juga ujian penilaian SOC, di mana ujian ASIS ini adalah untuk melihat sejauh mana tahap keparahan penagih tersebut. Pihak AADK ingin melihat macam mana dan apakah yang menyebabkan mereka itu menjadi ketagih dan kebergantungan kepada bahan tersebut. Kemudian pihak AADK Kuantan juga telah membuat penilaian SOC untuk melihat tahap perubahan klien dan juga klien yang dirujuk daripada sama ada di bawah perintah undang-undang mahkamah, mereka ini tidak bersedia untuk mengikuti program. Jadi pihak AADK akan memberikan lebih banyak motivasi kepada mereka untuk mereka bersedia mengikuti program di AADK Kuantan. Dalam bimbingan dan kaunseling juga, pihak AADK Kuantan akan membuat perancangan untuk pemulihan klien berdasarkan tahap keparahan mereka, dan mereka juga akan membuat kaunseling keluarga. Kemudian adalah pemulihan awalan. Tujuan pemulihan awalan dibuat ni adalah untuk memberi kemahiran awalan kepada klien supaya mereka berhenti mengambil dadah. Berdasarkan ujian ASIS dan juga SOC, kebanyakan daripada mereka ni berada pada tahap pre-contemplation, di mana mereka merasakan bahawa mereka tak ada masalah dalam pengambilan dadah. Mereka beranggapan bahawa mereka masih boleh mengawal diri untuk mengambil dadah. Kes di AADK Kuantan juga, kebanyakan ada juga di kalangan mereka yang telah mengambil dadah hampir 20 tahun dan ada juga yang sudah menjangkau 5 tahun. Kebanyakan mereka ni tiada kemahiran untuk berhenti menagih kerana mereka sudah sebati dengan dunia dadah ni. Jadi pada peringkat ini, pihak AADK Kuantan dia akan memberi kemahiran awalan kepada klien supaya membantu mereka untuk faham situasi mereka sebenar. Pihak AADK Kuantan juga akan membincangkan apa-apa tajuk berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Ibu Pejabat berdasarkan model psikososial. Biasanya tajuk yang dibincangkan di AADK Kuantan adalah trigger. Trigger ni merupakan pencetus kepada perasaan untuk mereka ambil semula dadah tu. Biasanya trigger ni dia terbahagi kepada dua, iaitu trigger dalaman dan trigger luaran.
Trigger dalaman ini merujuk kepada faktor dalaman di mana contohnya emosi yang tidak stabil, perasaan marah, keseorangan dan juga perasaan lapar. Manakala kalau trigger dalaman pula berkaitan dengan faktor luaran, contohnya tempat, kawan dan juga alat. Contohnya sekiranya klien itu melihat alat-alat yang boleh mengingatkan dia kepada bahan tersebut, menyebabkan dia akan ambil balik dadah itu. Jadi pihak ADK Kuantan ni dia akan bantu ajar mereka macam mana untuk mengelakkan diri daripada trigger. Sebab kadang-kadang trigger ni sukar untuk dielakkan, tetapi kita boleh mengubahnya. Komponen terakhir adalah perbincangan yang akan dilalui oleh klien dalam proses pemulihan awalan. Dalam pemulihan awalan ni, dalam model psikososial, ADK Kuantan telah menggunakan pendekatan kelompok di mana klien bebas untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi antara satu sama lain. Dan pihak ADK Kuantan juga telah melantik pembimbing rakan sebaya iaitu PRS dari kalangan orang-orang yang pernah terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan program ini adalah berasaskan dengan konsep bahawa rakan sebaya ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan mereka dan orang yang rapat dengan mereka, dan mereka dapat memahami masalah antara mereka. Oleh itu, PRS ini akan ditugaskan untuk membimbing klien ini supaya mereka tidak terlibat lagi dengan penyalahgunaan dadah. Jadi dalam hal ini juga, PRS ini dijadikan sebagai sokongan dan dorongan kepada mereka supaya memberi motivasi bagaimana cara untuk mereka mengatasi masalah penagihan dadah ini. Seterusnya ialah mengenai kesesuaian model yang digunakan di AADK Kuantan. Dalam sesi temu bual bersama dengan pegawai pemulihan, beliau ada menyatakan bahawa model rawatan yang digunakan adalah berdasarkan kepada keperluan dalam membantu klien untuk mengubah pemikiran dan tingkah laku penagihan kepada kehidupan yang normal. Ia juga meliputi semua aspek dalam isu-isu yang berkaitan pemulihan penagih, dan beliau ada memberitahu bahawa program seperti program 12 langkah, program psiko pendidikan, agama dan kerjaya diterapkan dalam elemen-elemen pembelajaran, dan ia sedikit sebanyak menambahkan pengetahuan dan kesedaran kepada klien mengenai penagihan bahan. Selain itu, pegawai pemulihan tersebut juga turut menekankan bahawa model rawatan ini mengikut piawaian AADK itu sendiri dalam menangani masalah yang berlaku kepada klien yang terlibat. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan bahawa tidak terdapat model rawatan yang khusus dan sesuai untuk klien kerana setiap individu itu adalah unik dan mereka mempunyai latar belakang dan faktor penagihan yang berbeza. Namun, model ini boleh digunakan sebagai panduan untuk merawat masalah penagihan di organisasi. Seterusnya berkaitan dengan keberkesanan model rawatan yang digunakan AADK Kuantan. Model rawatan yang digunakan AADK Kuantan adalah model terapi psikososial. Yang mana model ini digunakan untuk membantu klien menerima bahawa penagihan adalah sesuatu masalah yang perlu dirawat. Berdasarkan temu bual bersama Ketua Unit AADK yang mana beliau telah menyatakan bahawa bagi keberkesanan model rawatan ini adalah perlu ada kerjasama semua pihak dan memainkan peranan penting dalam menjayakan model tersebut. Klien juga perlu ada keazaman dan kekuatan dalam diri klien untuk memastikan klien dapat dirawat dengan berkesan. Oleh itu, beliau menyatakan juga bahawa klien perlu dibantu dengan kasih sayang dan kejujuran serta sokongan sosial yang kuat dalam kalangan orang yang hampir dengan klien. Selain itu, beliau juga telah menyatakan bahawa penglibatan klien dalam kelompok sokongan sosial KSS sangat digalakkan untuk memastikan keberkesanan model rawatan tersebut. Penglibatan klien dalam KSS dapat memberikan keyakinan dan kegigihan klien dalam mengharungi cabaran semasa dalam rawatan pemulihan tersebut. Akhir sekali, pendekatan kerohanian dan nilai murni juga penting dalam mengekalkan kepulihan. Beliau telah menyatakan bahawa kekuatan dan kegigihan dalam diri klien untuk pulih sangat penting dalam memastikan rawatan pemulihannya dilakukan berkesan kepada dirinya. Dalam usaha membantu klien untuk keluar dari dunia penagihan dadah, pihak AADK terpaksa menghadapi beberapa kekangan atau cabaran. Cabaran yang pertama adalah terdapat segelintir klien yang mempunyai masalah psikiatri. Klien yang mempunyai masalah psikiatri tidak dibenarkan untuk mengikuti rawatan pemulihan kerana tidak mampu berfikir secara rasional. Oleh itu, klien perlu diberikan rawatan psikiatri terlebih dahulu. Di AADK, rawatan psikiatri tidak disediakan. Mereka perlu dirujuk ke hospital rawatan psikiatri dan dirawat sehingga pulih. Setelah itu, barulah mereka akan dibenarkan untuk mengikuti rawatan pemulihan dadah. Hal ini jelas sekali memanjangkan tempoh proses rawatan pemulihan.
Cabaran yang kedua adalah ketidaksediaan klien untuk berubah. Bagi klien yang datang ke AEDK secara sukarela, mereka lebih mudah untuk dibentuk kerana telah mempunyai kesedaran untuk berubah. Walau bagaimanapun, klien yang dirujuk agak sukar untuk dibantu kerana masih tidak mempunyai kesedaran sendiri untuk berubah. Mereka juga kadang-kadang mengambil darah secara diam-diam atau dikenali sebagai slip. Ianya jelas sekali melanggar peraturan proses rawatan pemulihan darah di AEDK. Cabaran ketiga adalah kurang mendapat sokongan daripada orang sekeliling. Disebabkan klien dipulaukan oleh masyarakat, mereka menganggap bahawa diri mereka tidak diterima oleh masyarakat. Oleh itu, mereka mengambil tindakan untuk kembali berjumpa dengan rakan-rakan lama mereka yang masih lagi menagih dadah. Pihak AEDK mengambil inisiatif dengan mengadakan program hijrah. Klien akan dihantar ke pusat AEDK yang jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini kerana bagi mengurangkan risiko klien kembali berjumpa dengan rakan-rakan yang masih menagih dadah atau tokan-tokan yang mengedar dadah, yang jelas sekali akan mengganggu proses rawatan pemulihan penagihan dadah. Kita beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu persepsi tentang rawatan yang sedia ada, adakah ia membantu ataupun tidak membantu. Jadi sepanjang sesi temu bual ini, Puan Hamizah selaku pegawai AEDK Kuantan, dia memberi pandangan bahawa modul rawatan yang sedia ada ini adalah membantu sepanjang melakukan proses pemulihan kepada klien-klien tersebut. Modul yang diguna pakai adalah modul psikososial, di mana modul ini bertujuan untuk menyelesaikan isu klien dan juga penghuni pada AEDK Kuantan. Modul yang digunakan adalah satu teori sahaja, iaitu modul ini digunakan untuk sebagai rujukan sahaja. Dalam sesi temu bual ini, Puan Hamizah katakan bahawa modul yang diguna pakai adalah rawatan yang sesuai dalam penyelesaian masalah ataupun isu yang dihadapi oleh klien tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, modul ini perlu kerjasama oleh orang lain untuk menjayakan sesi pemulihan terhadap klien. Kebanyakan penagih-penagih tersebut adalah berasal daripada latar belakang yang pelbagai. Jadi dengan latar belakang yang pelbagai ini membolehkan pegawai AEDK tersebut menggunakan satu modul untuk menyelesaikan semua isu-isu yang dihadapi oleh klien. Ini tidak menjelaskan bahawa modul tersebut boleh menyelesaikan semua isu, tetapi modul ini ada digunakan pakai sebagai rujukan sahaja. Jadi membolehkan pegawai-pegawai tersebut untuk merujuk dan juga mampu untuk merungkai permasalahan daripada klien. Jadi modul ini juga dijadikan sebagai rujukan oleh klien sebagai rawatan diri. Jadi bila menggunakan modul ini, klien boleh menggunakan modul ini untuk merawat masalah ketagihan dia, untuk mengawal diri dan juga mengawal tingkah laku. Tapi sebenarnya dia tak boleh bergantung kepada modul ini sahaja, malah ia bergantung kepada suasana ataupun keadaan sekeliling yang dihadapi oleh klien. Sebagai contoh, situasi yang dihadapi oleh klien di mana orang sekelilingnya menekankan ataupun memberi tekanan kepada klien, lalu boleh menyebabkan klien tersebut berpatah balik kepada masa silamnya, iaitu boleh kembali kepada mengambil bahan terlarang tersebut. Jadi untuk cara penyelesaiannya, orang sekeliling ataupun suasana memainkan peranan kepada klien. Jadi sama ada orang sekeliling, iaitu ibu bapa, kawan-kawan, adik-beradik, orang yang terdekat iaitu suami ataupun isteri boleh memberi sokongan ataupun dorongan kepada klien untuk membolehkan klien mempercayai ataupun meyakinkan diri untuk merawat masalah ketagihan dia. Untuk merawat masalah ketagihannya. Dalam sesi temu bual ini juga, Puan Hamizah mengatakan bahawa modul ini digunakan untuk melatih diri klien. Modul ini mempunyai terapi diri, di mana terapi ini dilatih kepada klien untuk merawat ataupun menahan rasa macam ketagihan. Terapi ini mengajar klien bagaimana cara untuk menggunakan terapi diri secara efektif sebelum berjumpa dengan pegawai. Yang seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh pegawai AEDK Kuantan, beliau menjelaskan bahawa penglibatan merawat pulih bukan sahaja tanggungjawab AEDK semata-mata, tetapi memerlukan penglibatan semua pihak, terutamanya pihak NGO, agensi-agensi yang terlibat. Sesetengah individu atau bekas penagih yang ingin mengikuti program ini, ada masanya dia ingin memulakan kehidupan baru dan memerlukan sokongan daripada orang ramai. Oleh itu, tidak akan berjaya rawatan yang dilaksanakan selagi golongan ini dipandang sebagai penjenayah. Cadangan penambahbaikan yang pertama ialah meningkatkan penglibatan pelbagai pihak untuk membantu klien kembali dalam masyarakat, seperti sokongan daripada ekonomi dan kerjaya, kerohanian dan mengintegrasikan klien ke dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya mengubah stigma terhadap golongan bekas penagih kerana klien
atau bekas penagih yang ingin keluar ke mana-mana tempat akan merasakan bahawa seseorang sedang memerhatikan dan bercakap tanya. Oleh itu, dia akan merasakan rendah diri dan tidak berkeyakinan untuk kembali pulih seperti sedia kala. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya ialah mengukuhkan hubungan kekeluargaan. Keluarga juga memerlukan sokongan daripada masyarakat. Keluarga akan merasa rendah diri, mencabar dan menyembunyikan pelibatan ahli keluarganya dalam penagihan, di mana keluarga juga menjadi dorongan yang utama untuk merawat kepulihan penagih, di mana keluarga hendaklah memberi sokongan dari segi belayan emosi, kasih sayang dan sokongan kepada penagih. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya ialah meningkatkan penglibatan kelompok sokong bantu untuk mengekalkan kepercayaan dan kepulihan penagih. Seperti seorang rakan boleh mengajak penagih untuk keluar setiap petang untuk membincangkan tentang hal yang mendorong kepada kepulihan seorang penagih tersebut. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya ialah kepulihan berbeza dan unik. Masyarakat seharusnya tidak perlu menyimpan stigma negatif terhadap penagih, tetapi perlu membantu penagih memulihkan keadaannya. Bagi pendapat AADK, elemen agama merupakan elemen yang penting dalam menerapkan dan memastikan klien menjalani rawatan untuk tujuan pemulihannya dilaksanakan. Semua pihak hendaklah bekerjasama dalam membina jaringan sokongan yang boleh membantu penagih secara berterusan dan keluar atau berhenti daripada aktiviti penagihan. Kesimpulannya, masalah penyalahgunaan bahan atau dadah sedang mengancam kehidupan manusia, khasnya masyarakat di negara kita maupun di negara-negara lain. Sesungguhnya masalah ini mendatangkan kesan negatif atau buruk kepada individu itu sendiri, keluarga, masyarakat, ekonomi dan keselamatan negara. Akan tetapi, sekiranya seseorang penagih itu inginkan perubahan kehidupan seharian ke arah yang lebih baik, kita sebagai individu atau masyarakat yang bertanggungjawab hendaklah memberi tunjuk ajar dan sokongan moral yang baik. Malah tidak digalakkan memberi tanggapan negatif kepada seseorang penagih tersebut yang ingin berubah ke arah positif. Sebaliknya, kita memberi peluang atau meningkatkan keyakinan mereka untuk melakukan perubahan dalam mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam masalah ini, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam membuat perubahan seseorang penagih ke arah yang lebih baik. Malah kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin hendaklah memainkan peranan dalam mewujudkan keadaan yang baik dan selesa tanpa adanya gejala-gejala negatif di sesebuah negara. Berikut merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami bagi mencari definisi-definisi dadah. Ini merupakan gambar yang sempat kami screenshot semasa menjalankan sesi temu bual bersama-sama dengan pihak AADK Kuantan. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.